Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat ilahi kerana di atas izin dan inayahnya dapat kita berjumpa pada hari ini di dalam program pameran penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina pribadi dan jati diri seorang Muslim. Tajuk pameran program pada hari ini akan dibentangkan oleh saya, Afdal Hakim bin Jamaluddin, pelajar PPI SMP PAI A 2023-2028. InsyaAllah. Baiklah, sebelum kita pergi ke tajuk yang utama, suka untuk saya mengingatkan para audien tentang biodata junjungan besar kita iaitu Nabi Muhammad SAW. Tu, nama baginda yang sebenar ialah Muhammad bin Abdullah dan bertarikh lahir pada 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, dan baginda juga dilahirkan di Mekah. Umur baginda ketika wahyu pertama ialah pada ketika baginda berumur 40 tahun, dan tarikh wafat baginda ialah pada 8 Jun pada tahun 632 Masihi, dan akhir sekali adalah tempat baginda wafat adalah di Madinah Al-Munawwarah. Baiklah, yang seterusnya saya akan pergi ke perbahasan tentang definisi ibadah. Apa itu ibadah? Baiklah semua, ibadah dari segi bahasa membawa maksud tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala ibadah dari segi istilah pula bermaksud semua perkataan dan perbuatan yang zahir atau batin yang disukai dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, jelaslah bahawa ibadah ini kita perlu melaksanakannya dengan niat yang ikhlas kerana mencari keredaan Allah dan akan diberikan ganjaran pahala. Baiklah, seterusnya saya akan pergi kepada definisi akidah. Baiklah, definisi akidah dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab iaitu dari perkataan al-qada yang bermaksud ikatan. Manakala dari segi istilah pula, akidah membawa maksud perbuatan yang dipercayai sepenuhnya dengan hati, menenangkan jiwa dan sentiasa yakin dalam melakukan amalan tanpa rasa syak. Akidah juga ditakrifkan sebagai kepercayaan dan keyakinan tentang wujudnya Allah yang Maha Esa dan suci daripada sifat-sifat kemakhlukan. Baiklah semua, apakah contoh ibadah yang berpandukan sunnah Rasulullah SAW? Baiklah, terdapat banyak contoh ibadah yang berpandukan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi yang pertama adalah dari segi puasa, iaitu telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Khamsun yuftirna as-sa'ima wa yanqudul wudu'ul kaziba wan namimata wal ghaibatu wan nazaru bisyahwati wal yaminil kazibah." Yang membawa maksud 5 perkara yang boleh membatalkan puasa dan membatalkan wuduk, iaitu berdusta, mengadu domba, mengumpat, melihat perkara yang boleh menimbulkan syahwat dan juga sumpah palsu. Riwayat Al-Dailami. Baiklah, apa yang kita sebagai manusia mampu mengambil pengajaran daripadanya? Okey, kita sebagai manusia dengan berpuasa, kita dapat membentuk peribadi seorang manusia yang mempunyai kesabaran yang tinggi, bersyukur. Hal ini dikatakan demikian kerana kita ketika berpuasa, kita mengingat umat Islam yang di luar sana yang tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Okay. Dan juga dengan berpuasa, kita juga dapat meninggalkan kemaksiatan. Baiklah, yang seterusnya, ibadah yang berpandukan sunnah Rasulullah SAW adalah satu ibadah yang tidak lari daripada kehidupan seharian kita sebagai seorang Muslim, iaitu solat 5 waktu sehari semalam. Okay. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda yang berbunyi, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salat, fa in salahat salaha lahu sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi."
yang membawa maksud. Sesungguhnya, amalan yang mulia dihisap atas seseorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Sekiranya baik solatnya, maka baiklah segala amalannya. Sekiranya buruk solatnya, maka buruk segala amalannya. Riwayat Al-Tabrani. Baiklah, berdasarkan hadis ni, sudah jelaslah bahawasanya kita sebagai seorang Muslim perlu menunaikan solat 5 waktu, kerana solat 5 waktu ini dapat membentuk pribadi dan jati diri seorang manusia, khususnya umat Islam, erti apa itu berdisiplin, menjaga masa. Hal ini disebabkan kerana ketika kita nak solat 5 waktu, kita perlu ada waktu-waktu tertentu yang kita kena laksanakannya. Jadi secara tidak langsung, dengan bersolat 5 waktu, kita dapat membentuk peribadi seorang manusia yang sangat berdisiplin dan serta bertakwa kepada Tuhan. Dan yang terakhir sekali, ibadah yang berpandukan sunnah Rasulullah SAW adalah dengan ibadah bersedekah. Baiklah, mengikut sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Iza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu." Yang membawa maksud, apabila matinya seorang manusia, maka terputuslah daripadanya amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau anak yang soleh yang mendoakan baginya. Riwayat Muslim, Al-Nasa'i, Al-Tirmizi dan Abu Dawud. Baiklah, melalui ibadah ibadah ini, ianya mampu mengajarkan manusia, mampu membentuk manusia apa itu erti bersyukur, dan juga dengan bersedekah kita juga dapat menyucikan jiwa serta menghindari sifat tamak. Hal ini dikatakan kerana apabila kita bersedekah, kiranya kita ini mengingati bahawa saudara seumat Islam kita ada lagi yang di luar sana yang susah. Ini bertepatan dengan sifat seorang Muslim sejati, iaitu saling bantu-membantu antara sesama saudara. Jadi, dengan amalan ini, ia dapat membentuk peribadi seorang Muslim yang sejati. Baiklah, para hadirin sekalian, seterusnya kita akan pergi pula kepada contoh akidah yang berpandukan sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah. Baiklah, contoh akidah yang berpandukan sunnah Rasulullah SAW yang pertama ialah selawat ke atas junjungan besar kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Akthiru alayya minas salati fi kulli yaumi jumu'ah, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah, faman kana aktharuhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah." Yang membawa maksud, perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada setiap hari Jumaat. Sesungguhnya selawat yang dibaca oleh umatku akan dibentangkan kepadaku pada setiap hari Jumaat. Barang siapa yang paling banyak berselawat ke atasku, maka dia akan berada paling hampir denganku di dalam syurga. Riwayat Al-Baihaqi. Baiklah, apa dengan berselawat ke atas Rasulullah SAW, dia bukan saja kita sebagai umat Islam mendapat ganjaran, malahan mampu membuatkan seseorang manusia itu mengingati Rasulullah SAW di setiap ucapan selawatnya, serta kita dapat menyemai sifat kasih sayang terhadap Rasulullah SAW. Baiklah, dengan berselawat ke atas Rasulullah SAW, maka ia dapat membentuk sebuah peribadi, seorang peribadi manusia yang sentiasa mengingat ke atas Rasulullah SAW. Bukan itu saja, seperti yang kita semua ketahui bahawa dengan berselawat, kita semua akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW
di akhirat kelak, insya-Allah. Baiklah, selain itu, contoh akidah yang berpandukan sunnah Rasulullah SAW yang kedua ialah meyakini keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga ke-4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang membawa maksud, katakanlah, yakni wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ia tidak beranak dan ia juga tidak diperanakkan dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Baiklah, dengan meyakini keesaan Allah, kita sebagai umat Islam dapat dibentuk pribadinya, iaitu pribadi yang sentiasa taat kepada Allah serta pesuruhnya. Jadi dengan itu, akidah umat Islam akan bertambah kuat dan mantap serta tidak juga terpesong. Jadi, sekiranya kita meyakini keesaan Allah, maka marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah agar akidah kita tidak terpesong dan bertambah kuat pada setiap hari, insya-Allah. Baiklah, kita sudah sampai yang ke penghujungnya, iaitu yang terakhir sekali. Contoh akidah yang berpadukan sunnah Rasulullah SAW adalah membaca serta mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Ini bertepatan dengan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, tu وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَغَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ وَمَنْ بَطَأَ فِيهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Yang membawa maksud, dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah, iaitu masjid, sambil membaca Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan turunnya ketenangan kepada mereka, serta diliputi oleh rahmat Allah serta malaikat mengerumuninya, dan Allah menjadikan makhluk-makhluk yang berada di sisinya menyebut-nyebut mereka. Dan barang siapa yang amalnya perlahan, maka nasabnya tidak dapat mengangkat darjatnya itu. Riwayat Muslim. Baiklah, dengan membaca serta mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, ianya dapat membentuk seorang insan yang sentiasa berpegang teguh kepada ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehariannya, serta jaminan ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada sesiapa yang membaca Al-Quran. Baiklah, hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita membaca serta mentadabbur ayat Al-Quran, kita dapat mengingati serta kita dapat mengamalkannya. Jadi, ianya secara tidak langsung dapat membentuk pribadi dan jati diri seorang Muslim sejati yang lidahnya dan fikirannya hanya menyebut serta memikirkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Baiklah, para hadirin dan hadirat sekalian, kita telah sampai ke penghujung program pameran kita, iaitu yang bertajuk Penghayatan Akidah dan Ibadah yang berpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina pribadi dan jati diri seorang manusia. Baiklah, kesimpulannya, kita sebagai umat Islam perlulah menghayati serta menerapkan ibadah dan akidah berpandukan sunnah Rasulullah SAW supaya kita dapat membina peribadi dan jati diri seorang Muslim yang sejati, insya-Allah. Kesimpulan yang terakhir, kita mestilah mengikut segala suruhan atau perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala serta mengikut sunnah agar sentiasa di bawah rahmat Tuhan serta kehidupan sehari-harian kita semua diberkati kelak, insya-Allah. Baiklah,
para hadirin sekalian, sampai di sini saja pameran program kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.